Video ini ditaja oleh Art Studio. Terdapat banyak baju yang menarik. Hanya tinggal tekan link di atas dan anda akan menjadi terpaling kacak jika memakainya. Demi masa depan lelaki kacak, belilah di Art Studio. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Syazmal Iman. Okay, video kali ni aku buat special untuk korang. Okay, dia pun berkait dengan video aku sebelum ni. Korang ada tengok ke atas ni, berkaitan dengan Kesultanan Johor. So, ada dalam video tu adalah aku dapat komen. Komen dia macam ni. Okay, tapi tak apalah. Video tu memang aku tak cerita secara detail. Aku pun ambil timeline yang penting je. Jadi mungkin korang akan rasa macam bang, macam tak komplit je bang, macam tak ada sampai kat sini ke sini. Tak apa. Video kali ni aku akan cara detail A to Z, daripada Kesultanan Melaka sampailah Temenggung sekarang ni. Okay, pada siapa yang tertanya, macam dalam video komen aku sebelum ni, ada yang tanya 3 dinasti ni atau 3 pemerintahan ni, iaitu Kesultanan Melaka, Bendahara, Temenggung ni, dia ada hubung kait tak? Dia ni ada pertalian darah ke apa ke? So korang kena tengok video ni sampai habis. Sebab tu aku buat video ni special untuk ni, sebab aku tak nak ada yang keliru ataupun tertanya dalam komen aku ni. Jadi aku pun tak sedap lah nak balas komen kan. Jadi aku buat video ni. So, macam biasa, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita layan intro dulu. Roll it. Seperti mana dalam video saya sebelum ini, iaitu keruntuhan Kota Melaka. Sultan terakhir Melaka iaitu Sultan Mahmud Shah I telah melancarkan beberapa serangan untuk merebut semula Kota Melaka dan mendirikan Kota Melaka yang kedua iaitu di Bentan. Namun setelah Kota Bentan diserang Portugis, baginda berundur ke Kampar dan mangkat pada tahun 1528. Jadi Susur Galuh keturunan baginda lah yang membuka kerajaan yang dikenali sebagai Johor. Sultan Mahmud Shah diketahui mempunyai 3 orang putera, iaitu Sultan Muzaffar Shah yang kemudiannya menjadi Sultan Perak pertama, Sultan Muhammad atau Raja Ahmad yang mangkat di Melaka ketika penaklukan Portugis, dan Sultan Alauddin Riayat Shah II yang merupakan Sultan pertama Kerajaan Johor. Sultan Alauddin Riayat Shah II ataupun dikenali sebagai Raja Ali atau Raja Alauddin merupakan Sultan Johor yang pertama yang mendirikan kerajaan di Johor. Sultan Alauddin Riayat Shah II telah memerintah dari tahun 1528 sehinggalah 1564. Sultan Alauddin Riayat Shah II telah pergi ke Pahang untuk menemui Sultan Mahmud Shah iaitu Sultan Pahang kelima. Baginda telah memperisterikan Puteri Kesuma Dewi iaitu anak marhum Sultan Mansur Shah iaitu Sultan Pahang yang keempat. Lokasi pertama yang diterokai baginda dan dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Johor Lama adalah di Pekan Tua atau Pasir Raja, iaitu Kampung Sungai Telur yang kita kenali sekarang. Pada tahun 1535, seramai 400 askar Portugis yang diketuai oleh Estavo da Gama telah menyerang Johor di Pekan Tua. Baginda melarikan diri ke hulu iaitu Rebat Sayong dan memindahkan pusat pemerintahannya di sana. Sri Naradiraja iaitu pembesar sultan ketika itu kemudiannya meninggal dunia di Sayong dan makamnya dikenali sebagai Datuk Nisan Besar. Sultan Alauddin Riayat Shah kemudiannya berpindah ke Tanjung Batu yang terletak di tepi Sungai Johor. Baginda telah membina sebuah kota yang dibina daripada susunan batu dan kemudiannya ditambak dengan tanah. Dengan terbinanya kota ini, Kerajaan Johor menjadi sebuah negeri yang kuat hingga mematahkan serangan Aceh beberapa kali. Baginda telah pergi ke Aru bagi membantu Ratu Aru dari ancaman Aceh. Pada tahun 1564, Sultan Aceh iaitu Sultan Alauddin Al-Qahar mengalahkan Aru dan menghalau orang-orang Johor. Kemudian Sultan Aceh telah menyerang Johor Lama dari Aru. Sultan Alauddin Riayat Shah II ditawan dan dibawa ke Aceh dan dibunuh di sana. Sultan Muzaffar Shah merupakan Sultan Johor yang kedua. Baginda merupakan anak anda kepada Sultan Alauddin Riayat Shah II, memerintah dari tahun 1564 sehinggalah 1570 dan menjadikan kota Suluyut sebagai pusat pemerintahannya. Di sinilah juga Tun Muhammad atau Tun Sri Lanang iaitu pengarang buku sejarah Melayu dilahirkan.
Istana Sultan dibina di atas Bukit Seluyut yang tingginya kira-kira 204 kaki dengan tujuan supaya mudah mengawasi pergerakan kapal di Sungai Johor. Sewaktu pemerintahan Baginda tidak suka Johor tunduk kepada Aceh. Pada tahun 1568, Baginda menghantar tentera membantu Portugis sekaligus mengundang kemarahan Aceh. Pada tahun 1570, Baginda mangkat di Seluyut dan makamnya disebut Marhum Mangkat di Seluyut. Nama asal Baginda adalah Raja Abdul Jalil dan bergelar Sultan Abdul Jalil Shah apabila menaiki tahta sebagai Sultan Johor yang ketiga pada tahun 1570 sehingga 1571. Baginda merupakan anak kepada Raja Fatimah Johor, iaitu adik-beradik kepada Sultan Muzaffar Shah II. Ketika berusia 8 tahun, Baginda telah ditabalkan sebagai Sultan melalui wasiat Sultan Muzaffar Shah II. Sultan Abdul Jalil Shah I mangkat dengan tiba-tiba dan dipercayai mungkin diracun oleh Bendahara Tun Ishak Misai, iaitu pembesar Sultan ketika itu. Baginda kemudiannya dikebumikan di Seluyut. Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II berasal dari Pahang. Baginda merupakan suami kepada Raja Fatimah, iaitu adik kepada Sultan Muzaffar Shah II dan bapa kepada Sultan Abdul Jalil Shah I. Pada asalnya, pembesar ingin melantik Raja Abdullah, anak Sultan Muzaffar Shah II, tetapi dibantah oleh Raja Fatimah dan mahukan suaminya dilantik sebagai Sultan. Tun Sri Lanang pula dilantik sebagai bendahara. Pada tahun 1571, Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II berpindah ke Tanah Putih selama 2 tahun. Pada tahun 1573, Baginda berpindah ke Johor Lama dan membaik pulih semula kota Johor Lama. Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II bersahabat semula dengan Aceh dan Aceh bergabung dengan Johor menentang Portugis. Pada tahun 1573, Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II menyerang Melaka dan hampir dapat menawan semula Melaka. Pada tahun 1587, Angkatan Portugis yang diketuai oleh Antonio de Noronha datang ke Johor dan membedil kota Johor Lama dan merampas harta. Baginda berundur ke Batu Sawar pada tahun 1587 dan pada tahun 1589, Batu Sawar telah diserang dan Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II melarikan diri. Apabila Portugis balik ke Melaka, Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II datang semula ke Batu Sawar dan memulihkan kekuatan. Pada tahun 1596, Raja Fatimah mangkat dan dikebumikan di Seluyut di sebelah anaknya, iaitu Sultan Abdul Jalil Shah I dan abangnya Sultan Muzaffar Shah II. Pada tahun 1597, Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II mangkat di Batu Sawar dan disebut makam Marhum Batu Sawar. Sultan Alauddin Riayat Shah III adalah Sultan Johor yang kelima. Baginda adalah putera Sultan Ali Jalla Abdul Jalil Shah II dengan anak Seri Naradiraja Pahang. Nama sebenar Baginda ialah Raja Mansur. Baginda menduduki tahta kerajaan Johor menggantikan ayahandanya yang mangkat pada tahun 1597. Selepas Sultan Ali Jalla mangkat, maka bendahara hendak merajakan Raja Abdullah sebagai Sultan Johor yang baru, namun Raja Abdullah menolak. Selepas menjadi Sultan, Sultan Alauddin banyak menghabiskan masa dengan bermain-main dan berfoya-foya. Urusan kerajaan telah diserahkan kepada Raja Abdullah dan bendahara. Pada tahun 1613, Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda telah bertindak menyerang Johor kerana Sultan Alauddin III telah mengadakan hubungan dengan Portugis walaupun sudah berkali-kali diberi amaran oleh Aceh. Dalam serangan ke atas Batu Sawar ini, Johor telah tewas. Sultan Alauddin, Raja Abdullah dan Tun Sri Lanang telah dibawa ke Aceh. Sultan Alauddin telah dihukum mati. Tun Sri Lanang pula dilantik sebagai Ulu Balang di Aceh dan Raja Abdullah pula telah dikahwinkan dengan Ratna Jauhari, iaitu adik Sultan Iskandar Muda. Kemudian Raja Abdullah telah dilantik sebagai Sultan Johor yang baru bergelar Sultan Abdullah Muayyad Shah. Sultan Abdullah Muayyad Shah atau dikenali sebagai Raja Bongsu telah memerintah pada tahun 1615 sehingga 1623. Beliau adalah putera kepada Sultan Muzaffar Shah, iaitu Sultan Johor yang kedua. Seperti mana yang saya cerita tadi, Baginda diangkat oleh Sultan Iskandar Muda Aceh sebagai Sultan Johor yang ke-6
bagi menggantikan Sultan Alauddin Riayat Shah III yang dihukum bunuh oleh Sultan Iskandar Muda Aceh. Pada tahun 1618, Sultan Abdullah Mak Ayat Shah berpindah ke Linggar. Selepas itu, baginda meminta bantuan Belanda dan orang laut untuk melawan Aceh. Kejadian ini membuatkan Sultan Iskandar Muda murka. Baginda memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan Batu Sawar, iaitu ibu kota daripada kerajaan Johor Lama, dan menyerang Pulau Linggar untuk memburu Raja Bujang, iaitu anak Sultan Alauddin Riayat Shah III pada tahun 1623. Sultan Abdullah Mak Ayat Shah melarikan diri bersama-sama Raja Bujang ke Pulau Tambelan. Kemudiannya, Sultan Abdullah Mak Ayat Shah mangkat di Pulau Tambelan dan makamnya disebut Marhum Pulau Tambelan. Baginda adalah anak kepada Sultan Alauddin Riayat Shah III yang merupakan Sultan Johor yang kelima. Nama asal baginda ialah Raja Bujang setelah Sultan Abdullah Mak Ayat Shah mangkat pada tahun 1623 dan Raja Bujang dilantik sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Shah III. Dalam tahun 1637, Sultan Abdul Jalil Shah III telah membuat perjanjian persahabatan dengan Belanda untuk melawan Portugis di Melaka. Sultan Abdul Jalil telah memberi bantuan kepada pihak Belanda sehingga Melaka dapat ditawan dari Portugis. Penguasaan Belanda di Melaka dan kemerosotan pengaruh Aceh telah memberi keyakinan kepada baginda untuk pulang dan bersemayam di negeri Johor. Dan kedudukan baginda bertambah kukuh. Raja-raja dan ketua-ketua pemerintah di pulau-pulau sekitar Johor, di gugusan pulau-pulau Riau serta Bengkalis, Kampar dan Siak di Sumatera Timur telah bertuankan Sultan Abdul Jalil Shah III, Sultan Johor Pahang. Selepas baginda bertapak semula di Johor, keadaan perniagaan di negeri itu bertambah maju. Batu Sawar telah menjadi pusat perniagaan hasil negeri-negeri sekitar yang kemudiannya diperdagangkan kepada orang-orang Belanda di Melaka. Dalam pada itu, permusuhan di antara Johor dan Jambi telah timbul dan peperangan telah berlaku dalam tahun 1670. Permusuhan Johor dan Jambi ini hanya berakhir setelah kemangkatan Sultan Abdul Jalil Shah III pada tahun 1677. Paduka Seri Sultan Ibrahim Shah atau nama asalnya Raja Ibrahim atau Putera Raja Bajau merupakan Sultan Johor yang ke-8. Baginda memerintah pada tahun 1677 sehingga 1685. Beliau merupakan anak Raja Banjau, Ibni Sultan Abdullah Mak Ayat Shah, iaitu cucu kepada Sultan Johor yang ke-6. Baginda dilantik sebagai Sultan Pahang di Pahang pada tahun 1677. Pada tahun 1678, Laksmana Tun Abdul Jamil mengajak Sultan Ibrahim Shah berpindah dari Pahang ke Riau. Sultan Ibrahim Shah cuba untuk membina semula kota Johor Lama yang telah runtuh tetapi tidak kesampaian. Sultan Ibrahim Shah mangkat di Pulau Riau pada tahun 1685, lalu makamnya digelar Marhum Bongsu. Sultan Mahmud Shah II, nama asalnya ialah Raja Mahmud, ialah Sultan Johor yang ke-9. Baginda memerintah dari tahun 1685 sehingga 1699. Baginda ditabalkan ketika berumur 10 tahun. Ketika hayat baginda Sultan Mahmud, urusan pentadbiran dijalankan oleh bendahara. Pusat pemerintahan berada di Kota Tinggi dan Johor Lama dijadikan istana hinggap. Di zaman inilah Temenggung menjaga kota Johor Lama. Pada tahun 1697, Bendahara Seri Maharaja Tun Habib Abdul Majid meninggal dunia dan makamnya disebut sebagai Marhum Padang Saujana. Sultan Mahmud Shah II dikaitkan dengan kezaliman dan menimbulkan pergolakan dalam negeri. Sebenarnya banyak sisi buruk berkaitan Sultan Mahmud ini, tapi biarlah anda semua membacanya sendiri di Google atau di mana-mana buku dan saya tak akan memperincikannya. Megat Seri Rama yang bergelar Laksmana Bentan yang balik dari medan peperangan di Linggi atas perintah Sultan itu telah dikabarkan tentang kematian tragis isteri kesayangannya. Bendahara Paduka Raja Tun Abdul Jalil dengan pembesar istana lainnya bersepakat untuk menghapuskan raja. Dan ketika tepat waktunya, Sultan dijulang juak-juaknya ke masjid untuk sembahyang Jumaat. Megat Seri Rama mengambil tugas berat untuk mendahaka. Megat Seri Rama pun membunuh Sultan yang dianggap gila itu. Kononnya sebelum mati, baginda sempat menyumpah pembunuhnya dan mengharamkan 7 keturunan Megat Seri Rama daripada menjejaki Johor Lama itu. Pada hari Jumaat,
tahun 1699. Sultan Mahmud Shah II mangkat dalam usia 24 tahun, dipercayai ditikam oleh Megat Sri Rama. Maka berakhirlah dinasti pemerintahan dari keturunan Kesultanan Melaka. Untuk dinasti seterusnya adalah dinasti pemerintahan bendahara yang memerintah Johor. Untuk dinasti bendahara akan diceritakan susul galonnya dalam video akan datang.